Kembali semula, ekspor Disember 2022 mungkin berkembang lebih perlahan berbanding jangkaan didorong oleh kelembapan ekonomi global. Bagaimanapun, kenangan research menjangkakan bacaan ekspor akhir 2022 mungkin lebih rendah daripada unjuran firma itu. Firma itu berkata ekspor berkembang sebanyak 27.2% disebabkan oleh permintaan berterusan daripada rakan dagangan utama dan disumbangkan oleh ringgit yang lebih lemah. Katanya perkembangan ekspor juga disebabkan oleh harga komoditi yang stabil disebabkan ketegangan geopolitik yang meningkat serta tekanan rantaian bekalan yang berkurangan. Walaupun aliran pertumbuhan ekspor menjadi sederhana, firma itu mengekalkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 2022 pada 8.6%. Ekoran pertumbuhan mungkin disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, kesan peningkatan berperingkat dalam aktiviti ekonomi dan sosial selepas pandemik. Bagaimanapun pihaknya kekal berhati-hati dengan prospek 2023 dengan unjuran pertumbuhan KDNK dikekalkan pada 4.3% selepas mengambil kira prospek kelembapan ekonomi global yang akan berlaku dan kesan keadaan kewangan yang lebih ketat di tengah-tengah pengetatan dasar monetari global. Sementara itu, Public Invest Research menjangkakan pertumbuhan dalam ekspor barangan dan perkhidmatan bagi mengekalkan momentum positif pada 3.3% pada 2023 daripada unjuran 11.4% untuk 2022. Katanya pertumbuhan dalam import sebenar barangan dan perkhidmatan pada 4.8% pada 2023 daripada 15.5% dijangka tahun ini. Bagi jangka pendek, firma itu menganggarkan bahawa KDNK mungkin berkembang pada kadar yang lebih perlahan sebanyak 3.9% pada suku keempat tahun ini berbanding 14.2% pada suku ketiga dengan pertumbuhan setahun penuh sebanyak 8% dianggarkan untuk 2022 sebelum menyederhana kepada 3.8% pada 2023. Rangkaian lapangan terbang Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) mencatatkan pergerakan penumpang sebanyak 7.8 juta pada November 2022, mencecah 67.8% daripada paras pada November 2019. Pengendali lapangan terbang itu dalam kenyataan pada Selasa memaklumkan untuk 11 bulan pertama tahun ini, rangkaian lapangan terbangnya merekodkan 74.3 juta pergerakan penumpang, mencapai 57.9% daripada paras dicatatkan dalam tempoh sama pada 2019. Malaysia merekodkan 5.2 juta pergerakan penumpang pada bulan lepas iaitu 59.8% daripada paras ketika November 2019. Sementara itu, sektor antarabangsa terus mencatatkan paras tertinggi baharu dengan merekodkan 2.2 juta penumpang dan mencapai 50.9% daripada paras pada November 2019. Sepanjang Oktober 2022, pergerakan penumpang mencatatkan peningkatan besar dari Asia Timur Laut, Pasifik Barat Daya dan Asia Selatan menerusi destinasi pasangan bandar seperti Hong Kong, Incheon, Haneda, Perth, Melbourne, Delhi, Hyderabad, Kathmandu dan Mumbai. Bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, ia turut menerima kehadiran Spring Airlines dari Nanning Air Asia menyambung semula perkhidmatan ke Taipei, manakala Air Mauritius dan Uzbekistan Airways menyambung kembali perkhidmatan ke Mauritius dan Tashkent mulai awal November 2022. Bermula 1 Disember 2022, Cathay Pacific menyambung semula perkhidmatannya dari Hong Kong ke Pulau Pinang, manakala Scoot Airlines memulakan semula operasi dari Singapura ke Kuantan. Untuk kali pertama sejak penularan COVID-19, sektor antarabangsa menyumbang 43% daripada jumlah bahagian trafik pada November 2022. Peningkatan bagi bahagian antarabangsa kepada campuran domestik adalah yang tertinggi direkodkan oleh Malaysia sejak dilanda pandemik. Bagi sektor domestik, sebanyak 2.9 juta pergerakan penumpang direkodkan pada November 2022, mencapai 68.9% daripada paras ketika November 2019. Purata jumlah faktor muatan Malaysia terus kekal melepasi paras 70% sejak Mei 2022 dan mencatatkan pertumbuhan memberansangkan sebanyak 10.2%, membabitkan pergerakan pesawat antarabangsa sepanjang Oktober 2022. MAHB berkata lapangan terbang antarabangsa Istanbul Sabiha Gökçen merekodkan 2.7 juta jumlah pergerakan penumpang pada November tahun ini yang menghampiri paras sebelum COVID-19, mencapai 92% daripada paras pada November 2019.
Baik, seterusnya, inisiatif Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB membina kilang sawit pintar dengan kerjasama Fusionex Group dijangka siap pada akhir 2024 dan mula beroperasi pada awal 2025. Ketua Pengarah MPOB, Datuk Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir berkata, pembinaan kilang berkeluasan 10 hektar di Keratung Pahang akan mengambil masa kira-kira 18 bulan. Katanya, kerjasama pembinaan kilang berkapasiti 30 tan sejam di stesen penyelidikan MPOB adalah menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI dan revolusi industri 4.0 dalam pengeluaran minyak sawit mentah. Konsep kilang ini dapat menghasilkan tenaga kerja mahir yang cekap dalam penggunaan sistem automasi dalam kilang sawit. Selain itu, ia akan mengeluarkan minyak sawit mentah secara efektif dan produktif serta membangunkan teknologi pengurusan sisa buangan sawit yang mesra alam. Dengan pembinaan kilang pintar itu, tenaga kerja manual seperti pengambilan sampel bagi tujuan pengujian dapat dikurangkan sehingga 30%. Konsep kilang itu juga berbentuk modular yang boleh digunakan pakai oleh kilang syarikat lain yang mahu meningkatkan kecekapan tanpa perlu pengubahsuaian keseluruhan kilang. Menurut Ahmad Parviz, dari segi pengeluaran, kadar perahan minyak OER dijangka meningkat sehingga 22 hingga 23%, iaitu melebihi 19 hingga 20% kadar purata ketika ini. Industri sawit perlu sentiasa bersedia menerima perubahan dari segi penggunaan teknologi baharu dalam era penuh mencabar serta dapat meningkatkan kecekapan dan pengeluaran. Itu kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi. Menurutnya, perubahan itu termasuk mengguna pakai konsep revolusi industri keempat IR 4.0, penggunaan kecerdasan pintar AI dan internet pelbagai benda IoT seperti teknologi pendigitalan dan automasi dalam penambahbaikan proses penghilangan sedia ada. Dan sudah sedia untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, kita bersama dengan Dr. Ahmad Suhaizi Matsu, pensyarah kanan Jabatan Teknologi Pertanian Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Ya, terima kasih. Baik, Doktor, saya akan teruskan. Persoalannya, adakah pemain sektor komoditi terutama kelapa sawit di negara ini bersedia mengadaptasi teknologi dan juga mekanisme dalam pengoperasian mereka? Dan kita, Malaysia, adakah teknologi sesuai atau perlu bergantung kepada kepakaran luar? Bagaimana, Doktor? Terima kasih. Saya menyokong penuh kenyataan yang telah dikeluarkan oleh YB Datuk Seri Fadilah Yusof selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan dan Komoditi. Penggunaan IR ni adalah teknologi yang terhadapan dan kita perlu menyokong kerana ada beberapa faktor yang kita kata adalah secara umumnya sektor pertanian negara ni ada masalah akses kepada labor, akses kepada buruh, penggunaan tenaga yang sangat tinggi, peningkatan kos operasi dan kos input pertanian. Berkaitan dengan kesediaan sektor komoditi, ianya bergantung kepada jenis teknologi yang ditawarkan kepada pengguna, iaitu sektor peladangan ataupun sektor pertanian yang lain. Faktor yang kedua yang perlu dilihat oleh pengguna teknologi adalah dari segi keuntungan profit, return on investment, sama ada dalam jangka masa pendek ataupun dalam jangka masa yang panjang. Faktor yang ketiga adalah melihat kepada kos operasi, kos penyelenggaraan, di mana rata-rata pengguna lupa bahawa ada satu hidden cost yang mana kita jarang ambil perhatian untuk kos penyelenggaraan. Dan yang keempat adalah dari segi latihan atau kemahiran menggunakan teknologi skill manpower ni. Ini pada peringkat awal mungkin teknologi yang diperkenalkan mungkin perlu diberikan latihan kepada pegawai dan juga pengguna sebenar di lapangan. Cuma bila bercakap berkaitan dengan teknologi yang ada di Malaysia ni, sebenarnya kita ada teknologi yang kita katakan adalah teknologi tempatan, yang kita kata boleh kata setanding atau lebih baik daripada teknologi luar negara, dibangunkan khas dalam environment sistem peladangan di Malaysia, yang mana dia telah mengambil kira faktor tempatan, faktor environment, faktor persekaran, seperti yang telah dibuat oleh POB, DUPN dan juga agensi yang lain. Dan faktor yang mempengaruhi kepada kesesuaian teknologi ini juga bergantung kepada kematangan teknologi itu sendiri, iaitu kesediaan teknologi untuk digunakan di ladang.
sebab kita tahu kerja-kerja di ladang ni sangat berat dan pengoperasian juga perlu lebih cepat ya untuk mengurangkan kehilangan masa. Dan secara umumnya kita perlu membuang stigma teknologi dari luar tu lebih baik ya. Dan sebenarnya kita boleh ada kerjasama ya untuk membangunkan teknologi ataupun kita boleh ubah suai teknologi yang sedia ada dalam kerangka pemindahan teknologi untuk mempercepatkan proses penggunaan teknologi tersebut di dalam negara kita. Ya. So itu saja cakap ni. Ya, Doktor. Kalau boleh dikongsikan, apakah yang menjadi cabaran mahupun kekangan dalam mengadaptasi teknologi dalam pertanian ini, atau mungkin kos ataupun infra ladang, atau macam mana, Doktor? Okey, baik. Ya, satu soalan yang sangat menarik ya, untuk kita bincang di sini. Antara faktor yang paling utama yang dilihat oleh sektor pemain industri adalah faktor kecekapan dan produktiviti pengeluaran. Ya. Berapakah hasil yang dapat dikeluarkan dalam jangka masa yang singkat ataupun jumlah hasil yang dikeluarkan dalam masa setahun. Ya. Ini adalah piawaian yang telah digunakan standard. Ya. Faktor yang kedua yang akan dilihat adalah cabarannya adalah faktor kos. Ya. So ini adalah antara faktor cabaran yang utama ya yang akan dilihat ya dalam aspek penggunaan teknologi. Jika kos suatu teknologi itu tidak mampu memulangkan keuntungan dalam jangka masa yang sesuai, so biasanya pengguna teknologi akan beralih kepada sistem yang lebih murah ataupun kurang efisien atau kecekapan ya. Baik, cabaran yang ketiga adalah dari segi infrastruktur ladang. So kita tahu bila kita bercakap berkaitan dengan teknologi Core IR ni, Industrial Revolution, dia adalah berkait dengan penggunaan sistem komputer, komunikasi. Ya. So kebanyakan ladang-ladang di Malaysia ni belum lagi dilengkapi dengan infrastruktur jaringan hubungan internet dan sebagainya ya, untuk sistem komunikasi. So kebanyakan ada masalah berkaitan dengan sistem untuk penghantaran data dan sebagainya. Dan yang kedua adalah cabaran dari segi infrastruktur untuk jalan-jalan di ladang ya, untuk penggunaan sistem automasi jentera-jentera di ladang, walaupun sudah ada beberapa syarikat besar ya yang telah membuat secara perubahan secara besar-besaran ya, terutamanya untuk membina jalan ladang di kawasan yang berbukit. Sebab kita tahu kawasan yang berbukit inilah kawasan yang paling utama yang ada masalah untuk operasi penuaian dan keluarkan hasil buah daripada kawasan tersebut. Ya. Dan cabaran yang seterusnya mungkin dari segi kematangan teknologi itu sendiri ya, dari segi kesesuaiannya bergantung kepada jenis teknologi yang ditawarkan dan cabaran dari segi kesediaan tenaga mahir di ladang. So ini kita pun ada program ya khas di UPM, kita kata yang kita panggil sebagai Bachelor of Technology ya, dalam pertanian pintar ya, di mana kita menyahut seruan kerajaan untuk melahirkan tenaga mahir ya di ladang dan seterusnya menyokonglah sistem ataupun seruan kerajaan untuk ke arah digital pertanian ya. Jadi bagaimana universiti seperti UPM sendiri bekerjasama dengan industri player dalam untuk wujudkan teknologi pertanian agrotech yang cost efektif, mudah diaplikasi dan yang paling penting ia menyokong operasi ini? Okey. So dari segi inisiatif, saya rasa bukan sahaja UPM, banyak industri dan juga universiti luar juga telah ada kerjasama dengan pihak industri berkaitan dengan pertanian. Ya. Dan kebanyakan pihak industri dia akan melihat kepada return on investment, ROI, kos yang lebih efektif, ya, teknologi yang lebih mudah, dan kita sudah ada beberapa kerjasama dengan beberapa industri yang terlibat. Ya. Biasanya kalau jika ada pihak industri yang untuk bersama dengan pihak universiti atau juga dengan pihak industri, ya, biasanya kita melihat kepada win-win situation. Ya. Win-win situation ni ada dari segi kita fulfill requirement apa yang dikehendaki oleh pihak industri dan juga di pihak akademik, ya, akademia. Ya. Selain itu biasanya kita menyokong sokongan latihan, ya, latihan berbentuk teknikal, ya, yang berteraskan kepada teknologi, ya, teknologi yang boleh diadaptasi oleh kedua-dua pihak, sama ada pihak industri dan juga pihak akademik.
So di universiti biasanya kita lebih kepada melahirkan tenaga pakar. So kita perlukan sistem teknologi yang terkini, yang di mana biasanya pihak industri boleh ada akses kepada sistem tersebut. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ahmad Suhaizi Matsu, pensyarah kanan Jabatan Teknologi Pertanian, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Sebenarnya banyak je Nina cabaran isu untuk kita menteknologikan. Dengan banyak organisasi menjagakan kemelisitan global pada tahun hadapan. Ya, dan walau bagaimanapun itu bukan satu alasan untuk tidak menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berteknologikan pertaniannya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ahmad Suhaizi Matsu dan kita berehat seketika kembali selepas ini. Pemegang saham Opcom Holdings Berhad dalam mesyuarat agung luar biasa hari ini meluluskan cadangan pengambil alihan keseluruhan kepentingan dalam TNJ Engineering Sdn Berhad TJE melibatkan pertimbangan pembelian sehingga 90 juta ringgit. Ia akan dilaksanakan secara tunai dan terbitan saham baharu dengan menjangkakan langkah pengambil alihan itu dimutamatkan pada separuh pertama 2023. Bintai Kinden Corporation Berhad berminat untuk menjadi sebahagian daripada pemain di dalam pembangunan ibu negara baharu Indonesia iaitu Nusantara dan akan mencari peluang bagi memanfaatkan perkhidmatan kejuruteraan mekanikal dan elektrik M&E untuk sejumlah besar bangunan yang akan dibina. Syarikat Minyak dan Gas Negara, Petronas menerusi anak syarikat Petronas Petroleo Brasil Ltda PPBL dan rakan-rakan niaga berjaya memenangi blok cari gali Agua Marinha dalam bidaan rejim perkongsian pengeluaran terbuka pertama yang diadakan di Rio de Janeiro. Ini menyaksikan PBBL akan menguasai 20% kepentingan penyertaan dalam blok yang terletak di lembangan kampus, manakala masing-masing Petrobras, operator atau pengendali sebanyak 30%, Total Energies 30% dan Qatar Energy 20%. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Nekat 3 anak muda membuka kedai perkakasan ternyata membuahkan hasil menerusi pendigitalan promosi perniagaan mereka. Perusahaan Bumi Putra yang dikenali sebagai Handyman Mart bertapak di Puchong ini membawa konsep perusahaan perkakasan DIY atau pemasangan secara sendiri dan mesra pelanggan. Pengarah urusannya Muhammad Faris Hishamuddin berkata kedainya menawarkan servis kepada pelanggan yang baru berjinak dalam dunia DIY tanpa memerlukan bantuan individu profesional dalam dunia perkakasan dan pertukangan. Selari dengan peredaran zaman, Handyman Mart juga menggunakan pendekatan pemasaran digital atau e-dagang untuk meningkatkan jualan serta memperkenalkan perniagaan mereka kepada dunia digital. Dari segi penjualan pada tahun 2022 ini boleh dikatakan kebanyakan jualan kami datang daripada online dan juga fizikal penjualan di kedai kami. Kebanyakan daripadanya kami menjalankan secara e-commerce ataupun secara online di Shopee ataupun di Facebook, di mana kami boleh meningkatkan jualan kami sebanyak 1,000 pada 2 ataupun 3 hari ataupun boleh katakan paling panjang pun seminggu. Jadi itu antara kekuatan yang kami telah jumpa dan antara kebaikan yang telah kami jumpa di dalam proses penjalanan kedai hardware ini. Faris juga berkata bahawa beliau melihat potensi media sosial yang luas dalam mengaut keuntungan seterusnya memperluaskan jenama Handyman Mart. Dari segi kemudahan untuk customer pula, kami telah nampak yang dari segi penjualan online ni dia lebih beginner friendly untuk orang-orang yang baru mula ataupun baru ingin berjinak dalam dunia hardware ataupun dunia barang-barang penggunaan seperti ini, dan kami juga nampak yang benda ini juga senang untuk diakses untuk orang-orang yang tak berapa peka untuk pergi ke kedai hardware yang untuk barang-barang yang mereka mungkin tak tahu ataupun mungkin barang-barang yang mereka tak pernah jumpa sebelum ni. Optimis untuk memanfaatkan platform digital, beliau merancang untuk membuka laman web dan aplikasi Handyman Mart bagi meningkatkan perkhidmatannya bersama pelanggan. Faris juga ingin menjadikan perniagaan itu sebagai sebuah jenama franchise yang dimiliki oleh golongan Bumi Putra pada masa akan datang.